Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiyyal ghaniyal khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa, serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah kana tawwaba.
أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. Lembah Kelang 91.5 FM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Maulana, ya Maulana, ya Sami'ud
Vaksin COVID-19 disyariatkan di dalam Islam. Kerana apa? Kerana vaksin adalah merupakan salah satu cara untuk mencegah kita daripada terhinggap dengan virus COVID-19. Di dalam kaedah fiqhiyah terkenal menyebutkan ad-daf'u aula minar raf'i. Mencegah lebih utama daripada menyembuhkan. Dan juga kita tahu ad-dararu yuzal, di mana bahaya perlu untuk dihilangkan di dalam Islam. Kalaulah dengan vaksin COVID-19 ini kita dapat melawan pandemik COVID-19, maka kaedah fiqhiyah juga mengajarkan kepada kita al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah untuk melakukan sesuatu juga merupakan perintah untuk melakukan atau melaksanakan wasilah dia. COVID-19 telah mengancam seluruh nyawa manusia di seluruh dunia dan para ahli menerima dan bersepakat ketika ditemukan vaksin COVID-19, maka vaksin inilah salah satu caranya untuk menghilangkan atau memberhentikan jangkitan COVID-19. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Hadiskan rasa cinta Raihana, 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 amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Membah Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Anda sedang bersama saya Syafiq Saleh. Di waktu ini kita berada di destinasi IKIM dan nak teruskan lagi bicara kita di petang Selasa yang aman, tenang, damai ini. Okey, untuk sama-sama juga nak teruskan lagi menerusi rancangan yang dah pun kita siap sedia di petang ini dalam rancangan Islam Agamaku. Dan untuk itu, kita juga nak menjemput sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama juga ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama menghayati perbincangan rancangan kita di petang ini. Okey, dan tak lupa juga anda boleh sama-sama hantarkan pertanyaan persoalan, okey, menerusi di talian WhatsApp konti yang dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 0112900404 dan juga di Facebook Live IKIM FM anda boleh letakkan pertanyaan, persoalan di ruangan komen. Dan seperti biasa, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran dari tetamu kita yang dah pun bersedia di talian ketiga ini, mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita, doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiq sihat ya? Syukur seadanya seperti biasa, doktor. Alhamdulillah. Walaupun kita dalam sekatan pergerakan penuh ketika ini, tapi kuliah kita seperti biasa, doktor, kan? Berlangsung dan kita teruskan lagi untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Okey. Dan di petang ini kita nak teruskan lagi bicara kita menerusi rancangan Islam Agamaku. Kita nak cerita yang baik-baik supaya agama Islam ini memberikan juga inspirasi kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada orang bukan Islam yang nak tahu tentang Islam. Ada sahabat-sahabat kita, doktor, yang mana sudi berkongsikan cerita mereka bila dah dengar rancangan Islam Agamaku. Mereka boleh sama-sama ceritakan secara ringkas kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang nak tahu tentang Islam. Masya Allah, sangat-sangat memberikan satu perkara yang baik, doktor, saya kira. Alhamdulillah. Dan petang ini kita nak cerita lagi, doktor, tentang tajuk kita, memahami sifat kesamaran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal ini, doktor, silakan dengan mukadimahnya, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq yang dihormati dan dikasihi. Seterusnya sidang pendengar, penonton Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kepada topik kita minggu lepas, iaitu topik minggu lepas berkenaan dengan sifat-sifat yang perlu ada, yang patut ada kepada Tuhan. Saya tak sebut Allah lah, ya. Saya sebut Tuhan, ya. Jadi kalau kita nak anggap benda tu sebagai Tuhan, apa agak-agak sifat yang perlu ada? Maka antara sifat yang perlu ada, mestilah Tuhan itu ada, mestilah Tuhan itu maha mendengar, mestilah Tuhan itu maha melihat, mestilah Tuhan itu bersifat dengan berkehendak, Tuhan itu berkuasa dan sebagainya. Maknanya sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat yang kita, ini sifat ni memang Tuhan kena ada ni. Manusia pun kalau nak hebat mesti ada sifat ni. Apatah lagi Tuhan. Ya? Jadi maka dari situlah secara akalnya, dan kalau kita baca dalam Quran, dalam hadis pun, memang kita akan jumpa inilah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang basic lah, sifat yang asas, ya. Dan dari situlah kita akan kenal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, Allah itu ada, sedia ada, ya. Tidak ada awal bagi sedianya Allah Subhanahu Wa Taala, bagi wujudnya Allah. Allah itu tidak mati, kekal, baqa, ya. Kalau Allah sebagai Tuhan pun mati, ialah nak buat apa, kan, ya? Allah mesti berkuasa dan sebagainya. Itu asas perbincangan kita pada topik kali ini. Jadi bila kita kenal sifat-sifat yang patut ada bagi Tuhan, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat yang sempurna, yang patut, yang wajar tu. Jadi minggu ni kita nak masuk sikit, ada beberapa sifat yang dalam Al-Quran dan dalam hadis, bila kita baca-baca, kita rasa pelik. Macam mana Allah Ta'ala boleh ada sifat-sifat yang nampaknya macam tak sempurna. Ya, nampak macam tak sempurna, tapi disebut ia sebagai satu sifat, ya, satu keadaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sini yang saya maksudkan sifat yang samar, yang kesamaran. Ya, sifat yang samar, ya. Kalau dalam istilahnya sifat mutasyabihat lah. Sifat mutasyabihat, sifat yang kesamaran ni. Yang kalau kita faham, tak boleh Tuhan ada sifat macam ni. Pelik kalau Tuhan, kalau Allah Ta'ala ada sifat macam ni. Misalnya apa? Misalnya sifat, kalau kita baca dalam Quran, kita baca dalam Quran, nasullaha fanasiyahum.
Ya, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah Ta'ala. Secara mudahnya, bila kita kata nasiya yansa ni maknanya lupa. Mereka lupa, nasullaha, mereka lupa akan Allah, fanasiyahum, maka Allah Ta'ala pun lupa akan mereka. Allah Ta'ala lupa, tak ingat. Tuan-tuan, boleh bayang tak? Ya, Tuhan bersifat dengan sifat lupa. Boleh tak kalau kita kata manusia ni lupa? Kalau manusia ni lupa, hebat ke tak hebat? Ya, sudah tentulah kalau banyak lupa tu tak hebatlah. Ya, tak hebatlah manusia. Sekali-sekala lupa tu biasalah sifat manusia kan. Tapi banyak sangat lupanya, maka ada kekurangan bagi manusia tu. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala dalam Quran, bila kita baca nasullaha, mereka lupa akan Allah, fanasiyahum, maka Allah Ta'ala lupa akan mereka. Kita macam mana Allah Ta'ala boleh lupa? Ya. Kemana Allah Ta'ala boleh lupa? Jadi mungkin kita bayang, kalau macam tu, ini kita bayangkan, aku buat maksiat tak apalah, nanti Allah Ta'ala tak teringat aku. Aku buat maksiat, aku buat dosa banyak, aku tak sembahyang, ya, tak apa, nanti Allah Ta'ala lupalah. Jadi kita nak bayang macam tu, ya, nanti. Jadi apa maksudnya tu? Macam mana kita nak sifat-sifat yang samar-samar ni, yang tak patut ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itu satu contoh. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah, maka Allah Ta'ala lupa akan mereka. Ya, sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca lagi dalam Al-Quran. Kita baca dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka berbuat makar, yakni berbuat tipu hela, tipu daya. Mereka buat hela, buat tipu daya, tipu lah. Wa makarallah, dan Allah Ta'ala pun berbuat makar, yakni berbuat tipu hela, tipu daya. Tipu tu, perkataan tipu tu. Wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala lah sebaik-baik penipu daya. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya nak terjemahkan tu supaya kita nampak. Betulkah ni sifat bagi Allah Ta'ala ni? Ya, takkanlah kita nak kata Allah Ta'ala ni penipu. Jadi tapi dalam Quran bila kita baca, kita akan nampak terjemahan dia sebegitu rupa. Secara zahirnya. Ya, secara zahirnya. Ya. Jadi sifat lupa tidak layak bagi Allah Ta'ala, tidak sesuai, tidak wajar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat penipu, ya, penipu daya, ya, tidak patut bagi Allah, tidak wajar, tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada disebut di dalam Al-Quran Karim. Ada disebut wa makarallah. Ya, kita terjemah Allah Ta'ala berbuat tipu. Jadi ini macam mana kita nak faham ni? Macam mana kita nak faham sifat Allah Ta'ala yang sebegitu rupa, ya? Jadi sebab kadang-kadang kita baca dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita baca dalam satu hadis sebagai contoh, ya. Lebih kuranglah maksud hadis dia, iaitu kalaulah hamba aku datang kepadaku, ya, hadis kursi. Kalau hamba datang kepadaku, kepada Allah dalam keadaan lambat-lambat, lebih kurang begitulah. Allah kata aku akan datang cepat. Kalau hamba tu, manusia tu datang dalam keadaan berjalan kaki lambat, Allah datang dalam keadaan berlari-lari. Allah berlari-lari. Kan? Macam mana Allah nak berlari ni? Ya? Kalau borak pun sejauh mata memandang, kan, malaikat naik cepatlah, malaikat tu pun cahaya, kan. Macam mana Allah Ta'ala nak berlari cepat ni? Kita nak bayang macam mana sifat bagi Allah Ta'ala. Ini tiga contoh. Contoh yang pertama, Allah Ta'ala lupa, ada dalam Quran, nasiya. Contoh yang kedua, Allah Ta'ala buat tipu hela, wa makarallah, ada dalam Quran.
Contoh yang ketiga ada dalam hadis, Allah Ta'ala berlari-lari. Orang datang dalam jalan, Allah berlari. Orang datang lambat, Allah datang cepat kepada orang. Jadi, macam mana kita nak faham sifat? Nanti kita akan sambung bicara kita. Allah. InsyaAllah. Pasti kita kena sambung, Doktor, untuk tahukan lagi sifat kesamaran dan juga beberapa sifat-sifat Allah menerusi tajuk ini. Okey. Dan para pendengar, untuk anda kekal bersama Radio IKIM, kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, kekal bersama Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Penyampai berkaliber, Assalamualaikum junjungan Nabi Muhammad SAW. pengisian bermutu, inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Pastinya di IKIM, inspirasi, inforia Islami. Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan di talian ketika ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Alhamdulillah, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan kita nak sambung lagi, Doktor, menerusi tajuk kita hari ini, iaitu memahami sifat kesamaran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Doktor ada berikan kepada kita 3 contoh sifat Allah. Jadi kita nak dengarkan dia punya penerangan dia pula, Doktor. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi saya sebutkan 3 contoh sifat yang ada dalam Al-Quran, sifat bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat yang pertama, sifat lupa. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, Allah lupa mereka. Yang keduanya, sifat berbuat tipu helah. Ya, yukhadi'un Allah. Mereka tipu Allah Ta'ala, wa huwa khadi'un. Allah Ta'ala pun tipu daya akan mereka. Sifat tipu bagi Allah Ta'ala. Dan sifat yang ketiga, sifat Allah, orang datang lambat, Allah datang cepat-cepat. Orang datang berjalan, Allah berlari. Ataupun orang merangkak, Allah berjalan. Orang berjalan, Allah berlari-lari. Itulah ya. Jadi kita muskil, kita nak faham betulkah Allah Ta'ala ni, kita nak gambarkan sifat macam tu. Ya, bila kita baca, tuan-tuan, kita pun kata, tuan-tuan, Allah Ta'ala pun tipu juga, tuan-tuan. Adakah kita sewenang-wenangnya kita nak kata begitu mudah, lancang bila kita nak kata Allah menipu? Begitu mudah kita Allah pun tuan-tuan lupa. Jangan risau tuan-tuan, buat dosa banyak mana, Allah lupa dan Allah tak ingat, Allah pun lupa. Adakah begitu kita nak faham? Allah ni tuan-tuan lari-lari. Tuan-tuan datang lambat, Allah akan lari. Allah lari cepatlah sampai. Jadi sinilah kita nak faham, ya, bila kita baca ayat Quran, baca hadis Nabi SAW, dan bagaimana ulama-ulama beristihad untuk memahami ayat Al-Quran dan memahami hadis Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, ada banyak jalan lah, ataupun ada beberapa jalan, beberapa cara fikir para ulama dalam memahami ayat-ayat ataupun sifat-sifat yang samaran ni. Ya, ada beberapa jalan. Ya, saya nak sebut 2-3 jalan sahajalah, supaya kita mudah faham dan supaya kita tidak membayangkan sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ada ulama dia lalu je, dia imrar je. Dia imrar, maknanya lalu je. Dia tak mau nak bicara lah. Mana biarkanlah. Biarlah. Tak tahu nak hurai lah. Imrar. Dia cuma lalu. Ya. Amirruha kama ja'at. Itu istilah bahasa para ulama. Amirruha. Bacalah, lalukanlah sebagaimana ada dalam Quran, sebagaimana dalam hadis. Lalukanlah. Usah kacau banyaklah. Usah pening-pening balalah. Kita tak tahu apa maksud, apa hakikat sebenar. Ya, itu satu cara faham, satu jalan di kalangan para ulama nak memahami ayat kata Allah lupa, Allah tipu ni, lalukanlah, usah duk katalah. Ada ulama yang faham macam tu, ya. Begitu juga, tapi ada ulama dia ambil jalan lain pula. Dia ambil jalan serahkan makna sebenar kepada Allah. Ya, serahkan makna sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan makna kepada Allah. Ya. Jadi kalau Allah lupa-lupalah. Apa makna? Wallahu a'lam. Dia tak mengurai lah. Ada juga di kalangan ulama yang seperti itu. Ya. Mana Allah larilah. Berlari macam kita? No, bukan lari macam kita. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyerahkan makna sebenar, menyerahkan makna sebenar, hakikat sebenar, makna sebenar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang dia okey, dia serah makna pada Allah cukuplah. Ada orang okey. Tapi mungkin bagi masyarakat pada hari ini, dia rasa tak boleh nak terima. Mungkin bagi mu'allaf, aku masuk Islam, aku nak cari Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang bagus. Tapi dia baca tengok, Tuhan pun, Allah Ta'ala pun tipu juga. Pasal apa aku nak masuk agama Islam? Kan? Jadi sini, apa lagi cara ulama nak faham? Iaitu, ada ulama faham berdasarkan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, iaitulah dikatakan majaz, kiasan, ini kiasan sahaja, sebab dalam bahasa Melayu pun ada kiasan,
dalam bahasa orang putih pun ada kiasan ya. Macam kita buat perjanjian, kita kata black and white. Mana black and white? Hitam putih. Tak semestinya hitam putih, warna lain apa. Tapi black and white tu maknanya mesti ada perjanjian. Kan mesti ada perjanjian ya. Misal kita kata orang datanglah hajat, ada hajat sesuatu kita pun jawab ya, orang berhajat ya, orang meminang dan sebagainya sebagai contoh, maka tuan rumah ni ya jawab kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Apa maksudnya? Dia nak ambil nyiru kan, nyiru tu tudung saji tu kot tudung saji tu kecil tapak tangan, tudung saji tu kami tadahkan. Maksud tu kan ya, kecil tapak tangan, stadium negara kami tadahkan. Maksud gitu kan? Oh tidak, maksudnya majaz, maksudnya kami terima dengan lapang hati, lapang tangan, lapang dada. Itu bahasa kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Jadi dalam bahasa Melayu dia ada majaz, dia ada kiasan dia. Begitu jugalah dalam bahasa Arab ya. Contoh dalam bahasa Melayu lagi, perah santan ya. Kita tak perah santan. Kita tak perah santan. Itu contoh majalah, kita tak perah santan. Kita perah kelapa. Daripada perah kelapa tu akan keluar santan. Tapi kenapa kata perah santan? Kenapa tak kata perah kelapa? Ada orang kata perah kelapa, tapi ada bahasa kita perah santan. Pasal apa? Pasal majaz, kiasan. Nanti bila perah kelapa keluarlah santan. Jadi dia potong perkataan kelapa, dia sebut santan, perah santan. Dalam bahasa Arabnya dia kata i'tibaru ma yakun. I'tibar benda akan datang. Santan nanti, maka dia kata perah santan. Dia tak kata perah kelapa. Itu majaz dalam bahasa Melayu. Maka begitulah sebahagian ulama dia nak selesaikan masalah ni, maka dia mengkaji bahasa Arab, kerana Allah Ta'ala menyatakan Quran ini bahasa Arab, Quranan Arabiyya. Quran ni bahasa Arab. Jadi kalau Quran bahasa Arab, cuba tengok orang Arab faham macam mana. Orang Arab sebelum Quran diturunkan, orang Arab ada syair-syair dia, cara dia bercakap ya. Kalau kita mengaji syair jahili tu, syair yang digantung di Kaabah dan sebagainya, mereka ni belum Islam. Nabi Muhammad belum lahir lagi. Kefasihan bahasa Arab mereka tu, cara mereka bersyair, bercakap, sudah ada majaz dan sebagainya. Jadi bila Al-Quran diwahyukan, Allah menyatakan Quranan Arabiyya, Quran bahasa Arab. Tengoklah orang Arab tu balik. Tengok orang Arab cakap, orang Arab yang fasih lah, yang syair-syair tu. Ya. Jadi sinilah ulama faham ya, ulama faham sebegitu. Jadi kadang-kadang kata Allah lupa, maksud apa Allah lupa ni? Allah lupa ni bukan maksud Allah ni pelupa, tidak. Tapi maksudnya Allah lupa maksud apa? Allah membalas kelupaan mereka. Cuba tengok ayat Nasullaha, mereka lupa Allah, panasiyahum, Allah lupa. Maksudnya Allah membalas kelupaan mereka. Allah membalas kelupaan mereka. Macam kita hamba macam ni, aku pun boleh buat juga. Mana aku pun boleh balas juga. Bahasa kita tu macam tu, bahasa kita. Hang buat macam ni, aku pun boleh buat macam tu juga. Kan? Tapi adakah kita nak buat macam orang buat kat kita, orang khianat kat kita? Kan? Orang khianat, orang tipu kita. Adakah kita nak tipu dia balik? Tak. Kita kata hang tipu aku pun boleh buat juga. Boleh balas balik. Tapi kita tak akan tipu, insya-Allah. Orang beriman dia tak akan tipu, tapi dia akan balas tipu daya. Jadi dalam bahasa Melayu macam tu. Maka bila baca Quran, mereka lupa Allah lupa. Maksudnya Allah akan balas kelupaan. Itu satu contoh. Allah membalas kelupaan mereka. Jadi kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam.
InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan tajuk ini. Dan sambil-sambil itu doktor, juga kita dapat soalan yang dah pun terima di Facebook Live IKIM FM. Antara soalannya dari sahabat pendengar kita bertanya, Ridwan Jaafar bertanya, doktor, adakah benar pandangan yang mengatakan Allah ada tangan tetapi tidak sama seperti makhluk? Apakah salaf menerima kaifiat tangan atau majhulkannya? Nanti doktor akan berikan sedikit pandangan di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana dan kekalkan pendengaran anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Usahawan, usahawan. Nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada? Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada? Ayo kita laksanakan cukai demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Tetiskan rasa cinta Raihana, 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 Raihana. Amat makanan sunnah Raihana, Raihana. Rasa cinta sebenar Raihana, Raihana. Amat makanan sunnah Raihana, Raihana. Semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda. Atau layari www.raihanapadu.com. Tetiskan rasa cinta Raihana di hatiku. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita kembali bersama menerusi rancangan Islam Agamaku. Saya Syafiq Saleh temankan anda di waktu ini. Di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan tadi sahabat kita juga ada berikan soalan-soalan di sini. Kita nak teruskan untuk mungkin boleh berikan sedikit pandangan doktor. Daripada sahabat kita ni bertanya, Ridwan Jaafar, adakah benar pandangan yang mengatakan Allah ada tangan tetapi tidak sama seperti makhluk? Apakah salaf menerima kaifiat tangan atau majhulkannya? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perkataan tangan itu tidak disebut di dalam Al-Quran dan tidak disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu ulama dia tak berapa menggalakkan kita terjemah. Kata yadun tu adalah. Yadun tu makna tangan, tapi adakah nak terjemah tangan? Jadi wallahu alam, sebahagian ulama dia tak mau terjemah. Yadullah ya. Jadi ini antara isu yang muskil lah, isu yang muskil ya. Jadi sebahagian ulama dia ambil jalan imrar dia lalukanlah ya, yadullah ya, lalukanlah ayat tu ya. Sebab ayat tu tidak memberikan intipati yang besar kepada amalan kita ya. Dia tak macam aqimus solah tu. Aqimus solah tu puluh-puluh kali ulang dalam Al-Quran. Yadullah tu adalah beberapa kali, 2-3 kali sebut dalam Al-Quranul Karim kan. Tapi ada ulama dia tafwid, serahkan makna kepada Allah, serah wallahu alam ya. Maknanya lillahi yadun la na'lamuha, bagi Allah tu yad tu kalau kita terjemah tanganlah. Bagi Allah itu yad la na'lamuha, kami tak tahu maksudnya, kata Al-Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid ya. Tapi ada ulama dia
dia tengok metafora, dia tengok dari sudut makna, dari sudut bunga bahasa, dari sudut majaz, dari sudut kiasan dan sebagainya. Ini jalan-jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama supaya kita tak membayangkan kalau Allah Ta'ala tangan ni, nak duk bayang Allah Ta'ala ni tangan berapa jari dia ada. Allah Ta'ala potong kuku dah lagi tahu macam tu kan. Jadi itu yang jalan-jalan keluar. Jadi maknanya sifat-sifat Allah ni sekadar yang ada tu kita sebut, kita tak tahu hakikatnya ya. Sebab tu kalau balik persoalan tu memanglah ulama tak sebut kaifiat ya. Pada saudara viewer tu ulama tak sebut kaifiat, wal kaifu majhul. Ada juga ya, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul, diriwayatkan daripada Imam Malik ya. Kata anistawa tu maklum, diketahui, wal kaif dan kaifiat itu majhul, tidak diketahui kan. Tapi itu ada perbincangan yang saya nak tekankan supaya pendengar faham, yang muslim yang asal, muslim yang muallaf faham ni ialah kalau ada ayat-ayat kita duk baca Quran, duk baca hadis ni, sifat Allah ni pelik sangat ni, pelik. Ya, macam lupa tadi lah. Sedangkan sifat lupa ni sifat yang tak baik, tak elok. Maka kita kena faham Allah bukan lupa, tapi Allah membalas kelupaan. Ya, begitu juga kalau kita baca Allah tipu daya tadi tu, bukan Allah yang tipu, tidak. Allah membalas. Karena di awal ayat kata yuqadi'un Allah, mereka tipu daya Allah. Dan mereka munafik, mereka buat tipu helah dan sebagainya. Allah Ta'ala tipu daya, Allah balas nanti. Di akhirat Allah akan balas tipu daya mereka. Jadi Allah balas munasabah lah. Munasabah sebab Allah dah bagi janji. Siapa buat baik, Allah balas baik. Siapa buat jahat, Allah balas jahat. Jadi maksud Allah tipu daya tu, Allah membalas tipu daya mereka. Begitu juga contoh yang ketiga tadi, Allah berlari-lari. Kalau kamu berjalan kepada Allah, Allah berlari. Kalau kamu merangka, Allah berjalan kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya dari sudut metaforanya, ini jalan keluar. Kalau cara mudah kita nak faham, iaitu Allah Ta'ala segera. Allah Ta'ala segera. Ya. Kalau kita lambat, ya Allah, ya, kita nak buat ibadat ni, rasa malas nak semayang asar ni, dah kat pukul 6 tak semayang asar lagi, lambat, ya Allah, malas, ya Allah, tapi gagah jugalah, habis dengar radio akhir ni semayang lah, lambat, tak apa, Allah segera mengampunkan kita, Allah akan segera memberi pahala kepada kita ya. Kita buat maksiat macam mana pun, ya Allah, berangkat dengan maksiat, tapi dalam hati tu mulut sebut nak taubat ya Allah, Allah akan segera ampunkan kesalahan kita. Kita lambat kembali kepada Allah, lambat bertaubat, tapi kita buat juga sikit, Allah Ta'ala akan segera membalas kebaikan kita tu. Taubat kita tu Allah Ta'ala akan terima, usaha kita nak buat baik tu Allah Ta'ala akan terima ya. Macam kita baca Quran, kita tak pandai baca Quran, tak pandai baca Quran, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan bagi dua pahala, pahala membaca Quran dan pahala usaha membaca. Ini segera ni, segera. Tak pandai pun Allah Ta'ala bagi dua jenis pahala. Pahala baca, 1 huruf 10 pahala, dan pahala usaha, gagahkan juga, pun ada pahala. Jadi kita faham sifat Allah Ta'ala tu, kalau nampak kesamaran tu, bukan mana kita kena ambil jalan yang dihuraikan oleh para ulama. Antaranya ulama faham dari sudut metafora bahasa, dari sudut majaz, dari sudut kiasannya, supaya kita tak bayangkan sifat-sifat yang pelik, sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Misalnya 3 contoh tadi tu, lupa, menipu, dan Allah berlari-lari ya, kita tak bayangkan seperti itu. Kita faham dalam konteks metafora bahasa. Kenapa? Kerana Al-Quran itu bahasa Arab dan Nabi Muhammad adalah orang Arab. Nabi bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Allahu'alam. Alhamdulillah, jelas di situ doktor. Dan kita menghampiri di penghujung pertemuan ini doktor. Mungkin sedikit kesimpulan dan juga kata-kata akhir menerusi tajuk ini doktor, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Apa yang saya nak tekankan dalam topik kali ini, supaya kita
faham sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kesempurnaan. Dalam konteks kesempurnaan, dan kita membayangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi saya tak masuklah perbincangan khilaf di kalangan ulama sana. Itu saya tak campur tangan, ya. Saya cuba cari jalan keluar cara mudah dan sebagainya, supaya kita tidak terperangkap dalam perbincangan yang tak tahu jalan keluar. Ini kita ambil jalan keluarnya. Kita nak bersihkan i'tiqad kita, dan kita tak mau salah faham terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembangkanlah, nampak sifat-sifat Allah yang rasa tak wajar ni, macam mana sifat Allah Taala ni dalam hadis ni kata begini. Kita ada jalan keluar yang digariskan oleh para ulama yang muktabar. Wallah. InsyaAllah, itu dia doktor. Sebenarnya kita ada pelbagai rujukan dan juga sumbernya. Yang paling penting juga kita merujuk kepada para alim ulama, para guru-guru kita, untuk sama-sama mendapatkan lagi penjelasan dan juga kefahaman. Alhamdulillah doktor. Terima kasih atas perkongsian pada petang ini doktor. Semoga kita dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk doktor, jaga diri baik-baik di sana doktor. Jaga kesihatan. Semoga dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang juga menonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Buat anda kekalkan pendengaran di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Selagi mana tidak ada suatu petanda kuat ataupun yakin berlakunya najis, maka kita kira asalnya suci. Maka dalam persoalan ini, sekiranya satu, dia memang yakin tuan rumah sebelum dia adalah orang yang makan khinzir misalnya, ataupun makan benda-benda najis. Adakah dia perlu sama satu rumah? Tak perlu secara pasti. Paling kurang dia sama kawasan mana? Kawasan Singki yang sempat. Yang mana secara pasti kalau orang itu masak dan setiap hari secara pasti adanya makan, kan? Dan dia masak, secara pasti kawasan itu telah ada terkena dengan yang disebut sebagai khinzir tadi, yang mana ada qarinah ataupun ada petanda kuat di situ ada. Adapun tempat-tempat lain yang kemungkinan ada, kita tak pakai. Kemungkinan tu tak pakai. Kita hanya membasuh tempat yang ada keyakinan yang kuat bahawasanya di sana berlaku yang disebut sebagai tanajus ataupun sentuhan dengan najis. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Siksa tanggung derita, ku kesali semua sedang hari lara, hanyut dibuai dunia. Ku hanyalah manusia tak berdaya, jauh telah ku tersasar dari janji. Aku persoalkan tanpa sebarang penyesalan, mataku dikaburi curiga. Apa sebenarnya ku mahu? Masih lagi ku dibelenggu, tak mampu untuk aku jelaskan. Ku kesali semua sedang hati lara,
Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan menghasilkan banyak karya penting. Antaranya termasuklah Al-Khawas Al-Kabir yang dikenali sebagai Al-Maqalat Al-Kubra, Wal-Rasail As-Sab'in, Al-Mizan, Al-Mizaj dan As-Sibghah, selain juga Al-Istitmam yang diterjemahkan ke bahasa Perancis pada tahun 1672. Antara sumbangan terbesar beliau kepada teori kimia ialah pandangannya tentang kandungan logam, dan semua karya ini masih terdapat sehingga hari ini dengan sedikit pindaan serta tambahan sehingga era permulaan kimia moden pada kurun ke-18. Semua penyelidikan beliau dijalankan di makmal beliau di Kufah, Iraq, yang ditemui semula kira-kira 2 abad selepas beliau meninggal dunia, iaitu semasa